Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Diharapkan semuanya sihat dan ceria selalu. Kita nak sambung pembelajaran kita. Sebelum ni kita dah belajar macam mana nak tulis pendahuluan karangan dan perenggan isi. Jadi kita nak sambung lah. Kita nak tulis penutup karangan pula. Kamu lihat kat sini cikgu dah tulis tajuk dia menulis penutup karangan. Karangan. Jadi jangan ada tanya lagi buku apa cikgu. Dah tulis, dah siap-siap dekat situ buku karangan. Jadi sebelum tu kita lihat dulu objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Apa yang kamu akan dapat? Objektif hari ni. Untuk menulis penutup karangan dengan membina ayat rumusan, ayat cadangan dan ayat kesan cadangan ataupun ayat harapan. Kemudian kriteria kejayaan untuk mengenal pasti jenis ayat perenggan penutup. Dan yang kedua, melengkapkan penutup karangan. Perenggan penutup. Cikgu nak tanya. Perenggan penutup ni penting ataupun tidak? Jawapannya, mestilah penting. Sebagaimana pendahuluan itu penting untuk menarik perhatian pembaca, pemeriksa. Jadi sama jugalah dengan penutup. Jadi macam mana nak tarik, kalau mula-mula kita nak tarik perhatian pembaca. Jadi penutup ni pun untuk kita nak lengkapkan kita punya karangan tu. Nak tengok macam mana kamu endingkan karangan tersebut. Kat situlah baru nampak keseluruhan karangan kamu, bagaimana kamu buat. Faham Jadi maknanya penutup ni penting sebab kita nak tengok sejauh mana kamu rumuskan kamu punya karangan. Apa yang kamu faham tentang karangan yang kamu telah buat. Dalam ayat-ayat untuk perenggan penutup. Sebelum tu kita imbas semula, kita flashback balik apa yang telah kita belajar. Kalau perenggan pendahuluan, apa yang perlu ada? Perenggan pendahuluan. Yang pertama apa? Mesti ada ayat tema. Kemudian ayat rangsangan. Kemudian ada ayat arahan. Perenggan isi. Perenggan isi apa yang perlu ada? Mesti ada ayat topik. Dia punya isi lah. Kemudian ayat huraian. Huraikan ayat topik tu. Kemudian mesti ada ayat contoh. Berikan contoh. Dan yang keempat, ayat penegas. Kita nak tegaskan kita punya isi. Yang ini untuk perenggan penutup pula. Ada 3 ayat, iaitu ayat rumusan. Kita nak rumuskan karangan kita. Karangan kita tentang apa? Jadi kita nak rumuskanlah. Kemudian ayat cadangan. Ayat cadangan tu ayat yang kita memberikan cadangan. Suggestion lah. Apa maksud cadangan? Cadang boleh faham kan cadangan? Kita beri cadangan lah. Kat situ pun ada tulis memberikan cadangan ataupun saranan terhadap isu yang kita bincangkan. Kemudian ayat kesan cadangan. Maksudnya kesan ataupun impak terhadap cadangan yang kita berikan. Ataupun harapan kita terhadap isu. Terhadap isu yang kita bincangkan lah. Kita lihat contoh. Contoh yang sama. Tentang gejala buli. Cikgu ambil topik yang sama, tajuk yang sama supaya kamu nampak ada kesinambungan ataupun ada sequences dia. Jadi kita boleh faham. Kita lihat kat sini. Kebaikan pula. Senaraikan usaha-usaha membasmi gejala buli dalam kalangan murid sekolah. Usaha-usaha membasmi. Jadi macam mana kita nak buat penutup dia? Ayat rumusan. Konklusinya, sudah terang lagi bersuluh bahawa gejala buli dalam kalangan murid sekolah sudah menjadi isu yang sebati dalam kamus kehidupan masyarakat. Kita nak rumuskan tentang apa yang kita tulis. Jadi kat sini tadi yang ini cikgu ambil contoh yang sama tentang gejala buli. Jadi kita ceritakan balik. Kita rumuskan balik apa karangan yang kita telah buat. Kat sini tentang gejala buli lah. Ayat cadangan ataupun kita bagi cadangan ataupun saranan.
Okey, ibu bapa dan guru-guru hendaklah bekerjasama memantau perlakuan anak-anak dan murid-murid sama ada di rumah maupun di sekolah. Okey, kalau kat rumah ibu bapa tolong pantaulah. Okey, di sekolah memang guru-guru lah tak kira guru disiplin ke guru kelas ke atau guru subjek, okey, akan pantau segala perlakuan kamu. Okey, jadi makna katakanlah dalam kelas ada buat kesalahan, okey, main-main tidur. Okey, cikgu akan pantau, cikgu akan tulis, okey, cikgu akan tanya kenapa tidur, kenapa tak nak buat kerja. Okey, kalau kamu biadab, kamu melawan, semuanya kita akan tanya, kita akan pantau, kita akan ambil tahu kenapa. Okey. Kemudian ayat kesan cadangan. Okey, apa kesan dia? Okey, daripada cadangan yang kita buat tu. Okey, dengan itu, okey, gejala bulik ini dapat diatasi. Seterusnya mencegah gejala ini daripada terus berlaku ataupun berleluasa. Okey, boleh buat ayat apa yang sesuai lah. Okey, boleh faham Okey, ayat kesan cadangan ni ataupun ayat harapan Okey, kita tengok contoh. Jap. Okey, boleh juga tambah ungkapan ataupun frasa menarik. Okey, awak boleh tambahlah. Tambah dia punya peribahasa. Okey, yang sesuai. Okey, kita tambah sikit. Okey, saya yakin rakyat Malaysia mengenali peribahasa yang tua dihormati, yang muda disayangi. Jika isu ini direnung sematang-matangnya, apakah pula reaksi anda? Okey, tepuk dada, tanyalah selera. Okey, kita boleh matikan kita punya karangan dengan macam ni. Okey, maksud cikgu matikan tu, okey, tutup karangan kita dengan macam ni. Okey, kesudahan karangan kita. Boleh boleh tambah peribahasa. Okey, macam sebelum ni cikgu dah bagi tahu kan, okey, peribahasa tu nak letak kat mana? Okey, di awal karangan, okey, itu pendahuluan ataupun dekat isi, okey, ataupun dekat penutup boleh. Okey, nak bubus dekat semua pun boleh. Maksudnya dekat pendahuluan boleh, dekat isi pun ada satu, okey, kemudian dekat penutup pun boleh. Okey. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang sama juga yang cikgu bagi untuk perenggan isi. Okey, bagaimanakah cara-cara yang boleh dilakukan oleh anak-anak untuk membanggakan keluarga? Okey, ayat rumusan. Okey, konklusinya jelas terbukti bahawa banyak perkara yang boleh dilakukan oleh anak-anak supaya menjadi individu kebanggaan keluarga. Okey, ayat cadangan. Oleh sebab itu, anak-anak haruslah berusaha membahagiakan ibu bapa secara konsisten. Okey, dia beri cadangan supaya sentiasa membahagiakan ibu bapa, okey, secara konsisten. Maksudnya secara berterusan lah. Okey, maknanya bukan hari ni buat ibu bapa marah, esok buat ibu bapa gembira, tak. Okey, maksudnya sentiasa, okey, baik je macam tu. Okey. Okey, maksudnya jangan buat perkara yang ibu bapa marah lah. Okey. Yang ketiga, okey, ayat kesan cadangan ataupun harapan. Okey, sesungguhnya kejayaan anak dalam membahagiakan keluarga mampu menjadi khazanah berharga. Okey, kita buat ayat yang mudah pun tak apa janji ada 3 ayat ini. Okey, boleh faham? Okey, nak tambah peribahasa pun boleh. Okey. Okey, penanda wacana untuk perenggan penutup. Okey, kesimpulannya. Okey, kemudian rumusannya, intihannya. Intihannya tu maksudnya kesimpulannya. Okey, secara tuntasnya. Okey, kemudian dengan ini diharapkan demi merealisasikan, okey, katalah menceritakan tentang visi, okey. Demi merealisasikan visi dan misi apa, okey. Kemudian sudah terang lagi bersuluh bahawa, okey, dan ada lagi lah yang bersesuaian. Ini yang antara yang paling banyak digunakan lah, yang paling sesuai digunakan. Okey, untuk latihan, okey, masih topik yang sama, okey, itu cara-cara mengekalkan perpaduan negara. Okey, jadi cikgu tak bagi yang lain lah sebab kita nak sambung, nak ada continuous, okey, ada nampak sekuen tu, okey, ada kesinambungan. Okey, bina satu perenggan penutup, okey, yang mengandungi ayat rumusan, okey, ayat cadangan dan ayat kesan cadangan. Okey, mesti ada 3 ayat ini. Okey, cuba buat
Okey, rumusan. Okey, sebagai penutup, okey, kamu dah belajar untuk ayat penutup ni, untuk perenggan penutup ni. Okey, ayat yang pertama adalah ayat rumusan. Okey, kita nak rumuskan karangan kita tentang apa. Okey, kemudian ayat cadangan. Okey, bagi cadangan ataupun saranan, okey, macam mana nak mengatasi isu tersebut. Okey, kemudian ayat kesan cadangan ataupun harapan, okey, terhadap isu. Okey, kemudian okey, penanda wacana untuk perenggan penutup. Okey, jadi dah lengkap lah karangan. Okey, cikgu dah ajar semua daripada pendahuluan, kemudian perenggan isi dan kemudian perenggan penutup. Okey, jadi cikgu ingatkan semula. Okey, untuk pendahuluan, okey, ada ayat tema. Okey, tema dia tentang apa. Okey, kemudian ayat rangsangan. Okey, kemudian ada ayat arahan. Okey, untuk perenggan isi pula, okey, ada ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas. Okey, kemudian untuk perenggan penutup, okey, ayat rumusan, ayat cadangan dan ayat kesan cadangan. Okey. Itu sahajalah untuk perenggan karangan. Okey, maksudnya daripada pendahuluan, isi, kemudian penutup. Okey, berapa perenggan? Okey, untuk karangan. Okey, sekurang-kurangnya 5 lah. Okey, maksudnya 1 untuk pendahuluan, okey, kemudian 3 isi, kemudian 1 penutup. Okey, jadi 5 lah. Okey, ataupun 4 isi. Okey, tak paling sikit ialah 3 isi lah. Okey, kalau 2 isi terlalu sedikit. Okey, paling sikit isi ialah 3 isi. Okey, tu sudah memadai lah. Okey, tapi paling bagus ialah 4 isi. Okey, untuk karangan. Faham Okey, seperti biasa. Okey, hari ni cikgu bagi peribahasa. Mata tahu memandang saja, bahu juga yang tahu beratnya. Okey, maksudnya berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Okey, sama maksud peribahasa ni. Okey, memang mudah menyuruh berbuat begitu begini, tetapi yang sukar ialah yang mengerjakannya. Okey, mata tahu memandang saja. Okey, suruh buat itu, buat ini. Okey, bahu juga yang tahu beratnya. Okey, faham cikgu? Awak jangan masukkan cikgu pula. Cikgu suruh buat itu, suruh buat ini. Okey, sebab itu dah memang tanggungjawab kamu, tugasan kamu. Okey, tapi cikgu tak bagilah banyak sangat pun kan. Okey, sikit-sikit je cikgu bagi. Okey, semampu kamu buatlah. Okey, dan saya bukan suruh kamu buat hari ni juga kena hantar. Tak paling lewat minggu depannya pun boleh. Okey, ataupun hari Ahad. Okey, saya tak kisah pun asalkan kamu buat tugasan kamu. Okey, faham? Okey, jadi itu sahajalah untuk hari ini. Okey, kita jumpa lagi di kelas akan datang. Okey, terima kasih kerana hadir kelas. Jaga diri, jaga kesihatan. Okey, kita jumpa lagi di kelas akan datang. Bye.